Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, manusia ni satu keluarga. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia ni satu keluarga. Dia keluarga Allah Subhanahu Wa Taala juga. Allah jadikan kita supaya kita menjadi satu keluarga. Jadi maksud di sini ialah kita sesama manusia ni perlu hidup di dunia ni dengan kasih sayang. Tidak ada perasaan mau memberi apa-apa kesusahan pada sesiapa pun, melainkan kebaikan. Ini satu keluarga. Keluarga makna kita mau dari diri kita datang kebaikan pada orang lain. Kalau bukan kita satu keluarga, kita tidak mau jadikan diri kita asbab kebaikan untuk orang lain. Kita mau jadikan diri kita, kita mau diri kita saja, dan kita sedia untuk datangkan keburukan, mudarat pada orang lain, asalkan kita suka. Ini bila kita tak anggap diri kita sebagai satu keluarga. Kita mungkin berbeza, rupa, semua beza, warna, agama. Tapi kita merasai diri kita satu keluarga. Bila kita merasai saya patut melalui saya datang kebaikan pada orang lain. Sebaik-baik manusia ialah melalui dia datang kebaikan pada orang lain. Jadi maksudnya Allah mahu kita menjadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik ciptaan dia. Sebenarnya dia jadikan kita dari segi bentuk dan rupa sebaik-baik ciptaan. Kita mahu menjadi orang melalui mana datang kebaikan pada orang lain. Dan mereka yang jadikan diri dia asbab kebaikan orang lain, orang yang baik. Paling banyak kebaikan datang pada orang lain, dia paling baik. Saya mahu jadikan diri saya asbab kebaikan pada orang lain. Begitu juga tuan, puan. Jadi alangkah bahagia, indahnya dunia yang dihuni diduduki oleh manusia yang bersikap semikian. Inilah keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kehendak dia. Kenapa dia jadikan kita sebagai sebaik-baik kejadian? Bukan dari segi rupa bentuk. Kita juga adalah manusia yang merasai diri dia adalah sebahagian dari satu keluarga yang besar. Menganggap diri dia tidak akan mendatangkan keburukan, kemudaratan kepada orang lain, melainkan kebaikan. Bagaimana mau manusia ni berbuat demikian? Tentulah kepercayaan manusia itu kena ditukar dan diubah. Kepercayaan dia dan pemikiran dia dari self-centric, maknanya mementingkan diri, mementingkan diri saya, daripada mementingkan diri kepada
mementingkan kebaikan orang lain, manfaat orang lain. Apa yang kita lihat hari ini, manusia tidak hidup sebagai satu keluarga. Manusia semua, setiap orang mementingkan diri. Fahaman ini tidak datang kepada mana-mana manusia. Saya ni dijadikan untuk datangkan kebaikan pada orang lain, itu tak ada. Kepercayaan tu pun tak ada. Percakapan tentang perkara ni pun tak ada. Tak ada. Usaha ke arah menjadi manusia seperti ini pun tak ada. Setiap orang memikirkan apa yang saya boleh dapat paling banyak kat dunia ni. Walau saya terpaksa membentangkan keburukan pada orang lain. Jadi apa berlaku apabila manusia memikirkan diri dia, maka datanglah pergaduhan dan pemusuhan, pertelingkahan. Sebab semua orang pentingkan diri dia. Dia tidak menganggap sebagai satu keluarga. Hari ini satu keluarga yang betul keluarga dari kedua ibu bapa pun tak dapat hidup rukun bahagia. Anak tak memikirkan diri dia untuk datang kebaikan pada kedua bapanya. Kedua bapa pun tak fikir juga macam mana boleh datang kebaikan pada anak dia. Semua orang fikir macam mana saya nak dapat kebaikan, orang lain tak kira. Kebaikan ke keburukan ke, itu dia punya masalah. Saya mau kebaikan hanya untuk saya. Ini bila manusia fikir diri dia, Allah tak suka. Allah tak jadikan kita ni untuk fikir diri kita. Sebab itu dikatakan orang paling baik, manusia paling baik, manusia yang melaluinya datang kebaikan pada orang lain. Apa misal contoh, saya tulis tafsir Quran, bukan untuk kebaikan saya. Kalau saya tak ada fikir bahawa dia datang kebaikan orang lain, saya takkan tulis. Atau saya akan tulis bila saya dapat duit, saya akan tulis. Tapi saya tak tulis untuk saya dapat duit. Saya tulis supaya dia datang kebaikan pada orang lain, seluruh manusia. Bukan kebaikan pada anak saya saja, bukan kebaikan pada isteri saya saja, kebaikan pada seluruh manusia. Quran yang Allah turun itu yang pertama kan. Manusia ni takkan dapat kebaikan kalau dia tak faham Quran dan dia tidak amalkan Quran. Satu pun tak ada. Hari ni kalau kita duduk kat dunia ni, kita tidak amalkan Quran, apa kebaikan kita dapat? Kita tidak akan berjiwa murni. Kita tidak akan mempunyai perasaan ini. Jadi saya tafsir Quran itu dengan izin Allah, dengan harapan dia mendatang kebaikan. Saya buat usaha dakwah ni, ajak manusia seluruh dunia. Untuk apa? Untuk dia datangkan kebaikan, supaya kebaikan datang ke semua manusia. Manusia yang tak mau buat kerja dakwah, mereka tak mau. Mereka mau buat kerja dunia aja. Ialah orang yang mementingkan diri. Saya mau buat kerja dunia, saya yang dapat. Mana orang lain boleh dapat? Kalau diperintah oleh Allah, kau belanjalah sebahagian dari harta yang kamu ada untuk orang lain, orang miskin. Tak ada. Tak nak. Nak? Nak tidak? Tak nak. Tak nak. Jadi itu maknanya mementingkan dirilah. Orang yang kaya tapi tak mau membelanjakan sikit pun. Dia tak mau datangkan kebaikan pada orang pun. Harta dia tu, kan? Dia mau simpan. Dan hanya mau, walaupun tak ada faedah bagi dia simpan tu, tapi dia mau nama. Nama apa? Dipanggil orang kaya. Tak cukup dia dipanggil orang kaya di kawasan dia, dia mau orang kaya di negara dia, di dunia. Orang yang mau dipanggil kaya di dunia bukan orang baik. Orang baik yang belanja harta dia untuk kebaikan orang lain.
Yang dia tak mau dipanggil nama kaya. Tapi apa yang berlaku hari ini? Semua mahu dikenal kaya. Kalau dia dah kaya, dia mahu dikenal kaya. Kalau keperluan dia dah cukup semua, dia tak mau gunakan harta dia untuk kebaikan orang lain. Dia dah dapat kebaikan. Bila harta yang banyak dia tak mau. Dia mau simpan supaya dapat kebaikan lagi, itu nama baik. Ini menunjukkan bahawa manusia ni sudah berperangai sangat buruk. Dia bukan menjadi manusia yang mana Allah mahu. Allah tidak jadikan kita supaya menjadi manusia seperti itu, manusia buruk. Manusia tu buruk kerana perangai dia buruk, sikap dia buruk. Rupa dan semua Allah dah buat baik, cantik. Cuba fikir tentang bentuk manusia, cukup lawa. Rupa dia, bentuk muka dia, kalau Allah buat, dia sangat cantik. Adalah sebahagian yang tak berapa cantik. Tapi kalau kita fikir dalam lagi, macam mana boleh mata, hidung diletakkan di kedudukan yang sangat baik, badan, kaki dia, semua cantik. Setiap manusia itu cantik. Tak ada kejadian Allah yang lain yang cantik macam manusia. Dia boleh bercakap pula, dia boleh berfikir, dia boleh senyum, dia boleh mencintai dan dicintai. It's a beautiful creation, physically. And similarly, Allah mahu manusia menjadi dari segi kelakuan dia, perbuatan dia yang baik. Apa perbuatan yang baik? Menjadikan diri dia asbab kebaikan kepada seluruh manusia yang lain, setiap orang. Itulah namanya satu keluarga bahagia. Satu keluarga manusia yang bahagia. Setiap orang memikirkan bagaimana melalui saya kebaikan datang pada orang lain. Bagaimana melalui diri saya kebaikan datang kepada orang lain, kepada bapa saya, kepada mak saya, kepada adik saya, kepada keluarga saya. Semua orang adalah keluarga saya. Tentulah orang yang mahu menjadikan diri kebaikan untuk orang lain ni, orang yang mahu memiliki kualiti Allah yang maha agung, yang maha pemurah dan maha penyayang. Dan tidak akan dia dapat menghayati kualiti Allah ni, melainkan dia ni orang yang mahu jadi kekasih Allah dan berusaha menjadi kekasih Allah. Manusia ni dia tak jadi jadi kekasih Allah sebab dia tak ada ingin. Bila tak ada ingin, dia tak ada doa. Dia tak ada doa nak jadi kekasih Allah, tak ada. Dia hanya doa dapat duit saja, setiap hari. Macam kamu semua, kamu fikir duit saja. Kamu fikir duit saja. Dari pagi ke petang, dari dulu sekarang, tak ada fikir lain. Jadi doa kamu, kalau ada doa lah, setengah tak ada, nak duit lah. Pergi kerja doa duit, duit. Dulu kerja orang awam tak ada fikir, sebab tahu tiap bulan, ujung bulan ada duit. Sekarang kerja sendiri, duit. Itu je. Kenapa ada doa nak duit? Keinginan tu duit aja. Manusia ni tak ada keinginan nak jadi kekasih Allah. Bolehkah kita dapat menghayati kualiti Allah kalau Allah tak bagi kita kualiti? Tentu tak, tentu tidak. Kita dapat memilikinya hanya bila kita diberi. Kita diberi bila kita minta. Kita tak ada. Dan kita tidak minta juga, doa juga pada Allah, tunjuk kita usaha dan bagi kita taufik buat usaha untuk menjadi kekasih kamu. Ini dua tak ada.
Doa dua ni tak ada. Jadi tentulah tak dapat jadi kasih Allah, tak dapat. Sebab tak ada doa nak jadi kasih Allah, dan tak doa untuk dapat tahu dan dapat buat cara usaha untuk jadi kekasih Allah. Jadi tak dapatlah. Yang kita dapat apa? Duit. Kita tak jadi kekasih siapa pun. Tidak jadi kasih mak kita, bapak kita, siapa pun tak. Kita hanya nak duit. Kita hanya nak duit. Jadi alangkah malang kita daripada menjadi manusia yang mempunyai kualiti yang seperti kualiti penciptanya, umpama menjadi kualiti haiwan lah. Haiwan dia mementingkan diri, itu pun tak juga. Ada haiwan yang baik fikir anak dia. Manusia pun ada jugalah, tapi fikir anak tu dari segi benda. Benda. Saya ada makanan bagi anak-anak saya. Saya ada makanan saya bagi kepada keluarga saya. Itu aja. Itu semua haiwan pun ada juga. Yang Allah mahu ni, manusia ni semua melalui saya datang kebaikan kepada orang lain. Kalau saya tak buat tafsir Quran tu, macam mana manusia lain dapat kebaikan? Tentu sekali tak boleh. Tak ada manusia di dunia ni sebelum ni fikir tentang perkara. Dia mahu jadi kekasih Allah, dia mahu buat usaha. Dia menangis minta dengan Allah, apa usaha saya nak buat supaya jadi kekasih kamu? Tunjukkan aku caranya, bagi aku taufik untuk buat, tak buat. Dan saya buat dengan izin Allah. Jadi apa yang berlaku, saya doa dan saya diberi tahu dan diajar dan saya buat dan saya dapat. Kamu semua tak ada minta, tak ada doa, tak ada buat, disuruh buat pun tak nak. Disuruh buat, bagaimana nak jadi kasih Allah, tak nak ikut. Sebab pertamanya kamu tak ada keinginan, kan? Jadi akhirnya kamu jadi tak boleh nak jadi, mempunyai kualiti tak dapat, tak diberi. Ya. Allah SWT tak, setiap kali kita baca Quran kena baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih. Untuk apa disuruh kita baca tu? Supaya kita menghayati kualiti Allah tu, pengasih dan penyayang. Tentulah pengasih penyayang ni orang yang mahu diri dia menjadi asbab kebaikan pada orang lain. Kalau kamu pengasih dan penyayang, jadi manusia yang tidak ada agama tentu akan menderita. Manusia akan menderita bukan sebab dia tak ada duit, bukan sebab dia tak ada makan, minum, itu menderita je. Tapi asbab daripada punca penderitaan itu sebab tak dapat jadi kekasih Allah lah. Jadi kenapa? Kerana manusia tidak mengamalkan perintah Allah. Kenapa? Manusia tak faham. Kenapa? Mereka tak baca Quran, mereka tak amal Quran, mereka tak faham Quran. Mereka tak buat usaha macam mana boleh faham Quran. Allah akan tanya, kamu baca Quran tak? Kamu tak faham. Kamu buat usaha tak untuk supaya kamu faham? Memang kita tak faham Quran. Quran tinggi, siapa boleh faham Quran? Tapi ada tak kamu buat usaha, kata Allah, supaya kamu diberi faham? Kamu ada minta tak? Kamu ada minta tak ke Allah supaya kamu faham, diberi faham? Tak ada. Macam mana nak dapat? Macam mana nak dapat faham? Sebab tak minta. Apa kerja, apa perkara saya nak buat supaya saya dapat faham Quran? Ada pernah minta? Kamu ada minta? Ada? Tak. Macam mana kamu nak diberi faham? Minta pun tak ada. Allah SWT dia punya sunatullah dia tak bagi kalau kita tak minta.
apa pun. Tapi kalau kita minta, dia Maha Pemurah. Jadi kita kena minta. Penting sangat minta. Ialah kita mau jadi kekasih dia. Dan minta, apa usaha dia yang aku patut buat, ya Allah, supaya aku jadi kekasih kamu. Itu tak ada. Yang dipikir hanya duit. Sufyan fikir hanya duit. Fikir hanya duit dan benda. Siang, malam, pagi, petang, dari dulu hingga kini. Tak tahulah selamanya. Dengan ceramah ni pun tak boleh faham. Aku tetap dengan apa aku nak. Kita tak nak jadi kasih Allah. Kita tak ada mau buat usaha. Tak minta lah dengan Allah apa dia usaha. Kita tak tahu kan. Macam saya berdoa, ya Allah, apa kerja saya patut buat, apa usaha saya patut buat. Saya ni tak betul. Dululah nangis saya. Nangis. Tak ada orang nangis macam saya. Saya cakap ni bukan sebab saya tak buat. Saya dah buat. Saya nak mau kamu buat kalau kamu mau. Kalau tidak, memang tak boleh. Kalau kamu tak ada doa dan tak ada nangis, Allah tak bagi kamu. Kalau kamu setakat dengar ceramah, kamu tak ada keinginan. Yang kamu ingin duit aja juga. Ceramah masuk dengar, nak duit juga. Nak duit juga. Dan doa duit juga. Dan doa apa kerja saya nak buat supaya banyak duit. Yang itulah dia orang semua buat seluruh dunia. Dan saya tak apa katanya. Orang semua buat macam tu. Kalau kita mau macam tu, semua tu masuk neraka. Yang mau duit ni, yang fikir duit dan minta kepada Allah, ya Allah, itu yang nak minta lah. Yang setengah tak ada minta lah. Apa usaha saya nak buat supaya banyak duit, supaya kaya. Rasyidi itu dia minta, ada doa, ya Allah bagi saya kerja macam mana boleh dapat duit. Itu pun tak. Bagi saya kerja melalui mana saya jadi kekasih kau, tak juga. Tapi minta duit ada. Minta duit, minta kaya ada. Minta kaya pun tak ada. Minta kaya pun tidak. Minta jadi kasih Allah pun tidak. Minta kerja macam mana dapat kaya pun tidak. Minta kerja untuk dapat jadi kasih Allah pun tak ada. Jadi apa Rasyidi dapat? Apa Rasyidi dapat? Jawab. Jadi, apa kau dapat? Apa pusing aja? Tak dapat apa? Sebab tak minta. Tapi saya bukan mau kamu minta duit, harta je. Tapi banyak orang yang minta itulah. Yang minta jadi kasih tak ada. Sebab dia orang bodoh. Nak duit je. Yang tak boleh buat apa. Siapa nak minta duit aja dan minta pada Allah usaha macam mana dapat dia diberi kerja, dapat duit banyak. Ini orang yang nak dapat benda yang tak boleh buat apa. Nama orang yang minta benda yang tak boleh buat apa, namanya orang bodoh. Kalau dipanggil bodoh, tak suka pula. Kenapa pula kau tak dipanggil bodoh? Sebab kau nak benda yang tak boleh bagi manfaat dan mudarat pada kamu. Apa beza bila Ibrahim cakap, apa yang kau sembah ni, berhala ni, bolehkah dia bagi faedah, bahaya pada kamu? Bukankah dia tak boleh bagi faedah pada kamu? Untuk fahamkan kaum dia perkara ni, dia malah nak bagi kuliah. Macam saya, kuliah dia kata tak ada orang nak faham dia. Ibrahim AS ni bijak orang ni. Allah SWT pilih dia jadi Nabi. Dia kata baik aku pukul bahala. Aku heran tengok dia orang sembah benda tak boleh bagi faedah, tak boleh bagi bahaya. Bukan itu je, tak boleh cakap lagi, tak boleh pelihara diri dia pun. Jadi macam mana aku nak ajar dia? Kalau kau nak bagi ceramah ni tak guna. Dia orang pun tak nak dengar. Aku budak lagi tu.
Jadi dia plan. Dia akan hancurkan semua bahala-bahala kecil dan letakkan kapak yang diguna untuk runtuhkan semua bahala tu kat bahala besar. Ketika kaum dia pergi pesta, tak ada orang dekat bahala. Bila dia orang balik, dia tengok bahala semua rosak. Dia orang kata, siapa buat ni? Tak ada siapa nampak. Tapi dia orang kata, ada satu pemuda, budak, dia selalu mencaci kita punya Tuhan. Nama ni Ibrahim, mari kita panggil dia. Mungkin dia saja. Jadi bila ditanya dia oleh orang besar dia, kamu ke yang hancurkan bahala? Ibrahim kata, tak ada. Kalau kamu nak tahu, kata dia, kamu tanyalah kat bahala besar tu, yang ada kapak tu. Kenapa Ibrahim buat macam ni? Supaya dia mahu kaum dia sendiri jawab. Bahala tu tak boleh buat apa. Bila dia cakap macam tu, dia orang semua pandang satu sama lain. Ibrahim kata, kalau kamu nak tahu, aku tak tahu, aku tak buat. Tapi kalau kau nak tahu, kau pergi tanya dengan bahala besar yang ada kapak. Ketua dia pun tengok, apa hal? Dia kata, wahai Ibrahim, kau kan tahu bahala ni tak boleh cakap. Kenapa kamu tanya kami supaya tanya dia? Di sini cakap bahala tu tak boleh cakap. Kata Ibrahim, kalau dia tak boleh cakap, kenapa kamu sembah dia? Dia tak boleh bagi faedah, tak boleh bagi bahaya pada kamu, tak boleh memelihara diri dia, tidak juga boleh beri kebaikan pada kamu. Kenapa kamu sembah dia? Jadi dia orang marah dari Ibrahim. Dia orang kata memang evidence base tak ada, bukti kukuh tak ada. Yang dia, sebab tak ada nampak, saksi tak ada. Tapi inferred judgment. Inferred ni makna judgment tu dibuat atas dia, atas sebab dia tak suka Tuhan. Jadi dia orang cakap, kami mesti, kamulah yang menghancurkan bahala. Dia tak ada confirm, sebenarnya dia tak boleh diberi hukuman kalau ikut apa-apalah, sebab evidence, bukti tak ada. Dia sepatut lepas, tapi dia tak mau lepaskan dia. Kita mesti tunjukkan hukuman yang berat, sebab membunuh Tuhan-Tuhan kami, merosakkan Tuhan-Tuhan kami. Bagaimana boleh kami nak lepaskan dia? Kami akan bagi kamu seksaan yang pedih, iaitu kami akan bunuh kamu. Bunuh dengan cara yang semua orang participate, iaitu semua orang rakyat dia diminta untuk bawa kayu api, kumpulkan dan dibakar. Dan begitu besar api tu, dengan izin Allah, panas. Dan tak boleh nak campak Ibrahim macam tu. Dia orang pun panas. Jadi dia dihantar dengan lastik. Terletak Nabi Ibrahim dekat, lepas tu macam apa, papan yang orang buat main apa tu. Papan apa tu? Jongkang jongkit. Zup, campakkan dia, kan? Jadi panas. Tapi Allah hina mereka. Allah hina kaum dia, ketua-ketua dia. Dia orang nak matikan dia, dia tak mati. Bila dia tak mati, mestilah ketua dia semua malu. Mana tak malu? Dipanggil semua orang nak tengok dia supaya dia mati. Dia tak mati. Allah bagi tahu, kami hina Karun, kami hina apa tu, apa raja Namrud dan ketua-ketua dia. Harun Ahmad Ibrahim yang dia nak bunuh tak mati. Maknanya mereka bukan ada kuasa memberi faedah atau bahaya.
memberi faedah bahaya hanya Allah. Dalam api yang disangka Namrud boleh datangkan bahala, Allah buat datang sejuk dan aman untuk Ibrahim AS. Wahai api, kau sejuk dan aman. Bukan sejuk aja. Kalau sejuk menggeletar. Sejuk dan aman. Dan mereka nampak Ibrahim AS dalam api itu tak ada apa. Dia puntung daripada kayu-kayu, ujung dia keluar buah. Dan mereka lihat Nabi Ibrahim makan. Dia telanjang, tak ada pakaian, tapi dia hidup tenang dan tenteram dalam api. Kalau ditanya masa paling bahagia dia kat dunia, ketika dia dalam api lah. Jadi Allah hina kaum dia. Lepas itu Allah perintah Ibrahim AS tinggalkan kaum. Sebab apa? Mereka telah membelakangkan Nabi, supaya kaum ni, Allah Subhanahu Wa Taala bila dah tak nak dengar lagi Nabi dia, so dia Nabi dia pergi tempat lain. Kaum ni dah, aku nak musnahkan dia. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, manusia ni pergi kepada benda yang tak bagi faedah, macam duit. Duit tu bagi faedah tak? Kalau tak, kau nampak tak dia bagi faedah? Saya tanya dia, duit ni bagi faedah tak? Dia jawab tak. Jawab tu daripada hati kau ke daripada mulut kau? Dari hati ke mulut? Dari mulut. Dari hati, duit tu ada faedah tak? Hati tu makna percaya. Duit tu ada faedah tak? Ada? Duit tu ada faedah tak? Tak ada. Itu jawapan dari mana? Dari mana? Dari hati? Itu yang kita percaya. Yang kita percaya, duit bagi faedah. Yang kita tahu, duit tak bagi faedah. Sebab dah dengar bayan banyak kali ya. Kalau orang tak pernah dengar, dia cakap. Dia orang biasa ya, tak pernah dengar. Kita tanya dia, duit bagi faedah? Dah. Tentu sekali dia kata. Sebab dia tak pernah dengar kuliah. Jadi kamu ni semua beza dengan dia orang, dah dengar kuliah. Jadi bila saya tanya, duit bagi faedah tak? Tak. Sebab kamu dah tahu. Tapi kamu percaya tak? Kamu dan orang lain semua kat dunia sama. Tak percaya duit bagi faedah. Tapi tahu kamu beza. Tahu kamu beza dengan orang lain yang tak pernah tahu. Katalah kita tanya orang asli, tak pernah dengar ceramah sekali pun tak pernah. Duit tu bagi faedah? Dia jawab ya. Ikan ni bagi faedah? Oh ya. Ini bagi faedah? Ya. Dan dia percaya dan tahu. Kamu ni tahu tapi percaya sama. Tapi apa yang penting? Yang tahu ke yang percaya? Apa yang mengubah kelakuan kamu dengan orang asli? Ialah percaya. Walaupun kamu tahu duit tak boleh bagi faedah. Tahu tak? Tapi percaya tak? Duit tak boleh bagi faedah. Percaya? Yang kamu percaya apa? Duit bagi faedah. Harta banyak bagi faedah. Kereta baru bagi faedah. Enak? Motor bagi faedah. Semua bagi faedah lah. Benda-benda yang nampak, oh boleh bawa motor pula tak bagi faedah pula. Kalau motor saya tak ada, bagaimana? Kita nampak faedah. Duit, dengan duit saya dapat ni, beli ni, nak bayar bil, nak itu semua. Kan? Hari ni Sufian kena gas dengan orang lain. Kalau dia tak setuju dengan arahan saya tu, dia boleh balik. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kita ni ditipu dengan apa yang kita nampak. Namanya kita orang bodoh. Siapa yang ditipu pandai ke? Kita boleh tak panggil orang tu yang ditipu pandai? Boleh tak? Boleh. Tapi Sufian ditipu tak dengan mata dia?
Bila Sufyan percaya duit bagi faedah, kerja bagi faedah, bila percaya duit bagi faedah, makna kita sudah ditipu oleh mata kita dan syaitan. Syaitan tu menyemarakkan lagi lah. Benda tak bagi faedah, syaitan nampakkan bagi faedah. Jadi orang yang percaya duit bagi faedah macam Sufyan Squad. Sufyan Squad mana? Sufyan Gombak dan Sufyan Ampang. Bila nama Sufyan Ampang disebut, tahu-tahulah mikir dengan keramah ni bahawa Sufyan Ampang dah datang. 2 hari dia dah datang. Kemajuan. Dari 1 hari dia datang 2 hari. Besok saya suruh datang lagi. Jadi mereka ni telah ditipu. Dan semua manusia seluruh dunia ni ditipu. Bukan Sufyan Squad je. Semuanya percaya duit boleh bagi faedah. Puas ceramah dia buat. Oleh saya lah, orang lain tak ada. Lain semua ceramah duit bagi faedah punya. Kelas motivasi semua tu, motivasi nak kaya, semua cakap. Hari ni duit lebih banyak daripada besok, besok lebih banyak daripada hari ni. Hadis yang Nabi pakai untuk iman amal dia tukar habis. Buat jadi hadis dia. Dia orang guna itulah. Duit hari ni lebih banyak, lebih banyak daripada semalam, besok lebih baik pada hari ni. Duit. Hadis tu untuk iman amal. Dia orang tukar semua. Namanya dia orang ni mempergunakan. Bukan hadis. Itu kita tak boleh pakai hadis. Tapi ceramah dia tu itulah. Motivate orang supaya duit dan harta hari ni lebih banyak daripada semalam, besok lebih banyak pada hari ni. Hadis yang digunakan, yang turun murni dan suci, sudah jadi kotor. Sudah jadi kotor untuk mengotorkan semua orang. Dan dia dapat duit dengan kuliah tu. Motivasi tu. Ada yang suruh supaya nak duit ni, ambil duit cium. Semua. Dah lah memang semangat nak duit. Dalam kuliah tu pula dia satu perbuatan mencium duit. Mereka ni dah menyembah duit. Tak ada beza dengan orang menyembah berhala. Tak ada beza. Apa beza pula? Duit pun makhluk yang tak boleh bagi faedah, tak boleh bagi bahaya. Bahala pun sama. Tiba-tiba aku tak syirik. Syirik yang menyembah berhala je. Aku tak syirik. Tak syirik apa pula? Oh, yang menyembah berhala tu je yang syirik. Kita tak. Kita menyembah duit aja. Boleh. Tak ada. Hari ni yang ada kat kita punya percaya, kita telah mempersekutukan Allah dengan duit. Duit ni dah jadi kita punya berhala. Kalaulah duit tu kan letak depan Sufyan, beritahu dia, kau minta dengan duit ni sekarang. Anak. Sufyan tak nak buat. Sufyan kata syirik. Oh, tak boleh. Macam sebab itu dia tak nak pergi sujud kat duit tu. Macam orang Cina semua minta kan dekat bahala yang dia buat rupa. Sebab dia tak boleh. Dia tak boleh buat apa dia kata. Lebih-lebih lagi kalau Sufyan ni suruh sembah bahala betul. Sufyan sembah. Tak boleh. Syirik. Dia tak boleh buat apa. Kalau duit, kalau yang ada kat kuliah ni lah, kau sembah sekarang. Tak boleh. Sembah tak boleh. Guna boleh. Kau nak duit ni? Nak. Kau nak? Nak. Sebab apa? Boleh bagi faedah. Jadi lebih kurang lah. Boleh bagi faedah duit tu. Sembah tak nak. Tapi kau nak tak duit ni? Kata 2 juta depan dia. Sekelompok duit-duit tu.
Sembah. Tak boleh. Tanya Sufyan apa? Nak. Saya memang banyak hutang lah. Hutang saya je dekat 2 juta. Sufyan, bagi. Dia nak. Kenapa bagi? Sebab ingat, duit tu boleh selesaikan hutang dia, bagi faedah pada dia. Apa saja kita sangka boleh bagi faedah bahaya pada kita, namanya Tuhan kita. Tahu tak? Kita percaya apa pun boleh bagi faedah pada kita, namanya benda tu Tuhan kita. Kalau Sufyan takut harimau kan, harimau boleh bagi bahaya. Mana harimau tu Tuhan dia. Tengok harimau plastik, kau ni main-main kat aku. Aku ingat harimau betul. Langsung hilang takut Sufyan. Maknanya dia takut tadi sebab dia ingat boleh bagi bahaya. Bila dia jadi plastik, ini tak boleh bagi bahaya. Ini macam mana harimau plastik, harimau betul, dua-dua tak boleh bagi bahaya, melainkan Allah. Betul tak? Siapa percaya mana-mana boleh bagi bahaya, itu Tuhan dia. Boleh bagi faedah, itu Tuhan dia. Itulah kita kena usaha atas iman. Tiada yang bagi bahaya, faedah, melainkan Allah. Duit banyak, duit sikit, sama je. RM50, RM5, sama. Tak boleh bagi faedah, tak boleh bagi bahaya. Ada faham macam tu? Tahu pun tidak. Percaya, jauh sekali lah. Saya bagi duit 5 sen kat Rasidi, dia tak nak. Tak apa, 5 sen kan. 50,000 saya bagi dia. Kata kalau bagi 50,000 kat Rasidi, nak tak ambil? Rasidi, 50,000 nak ambil tak? Boleh juga. RM5? 5 sen? Dia sebab dia tahu. Maknanya Tuhannya dia nampak 50,000 faedah. 5 sen ada faedah tapi tak ada guna. Kita mau percaya tak ada yang boleh bagi faedah, tidak boleh bagi bahaya, melainkan Allah. Manfaat mudarat hanya dari Allah. Itu yang mau cakap selalu. Dan ingat dalam semayang, tak ada yang boleh bagi faedah, tak ada yang boleh bagi bahaya, melainkan Allah. Tak ada yang boleh bagi, apa pun tak boleh bagi faedah dan bahaya, melainkan Allah. Itulah namanya la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang boleh bagi faedah, tiada yang boleh bagi bahaya, melainkan Allah. Mudarat, manfaat, semua dari Allah. Masuk belum? Masuk belum? Siapa cakap dah masuk? Angkat tangan. Dah masuk jadi percaya. Maknanya kalau tak masuk, maknanya kamu ni dah ada telah tipu dengan apa yang kamu nampak. Jadi nak supaya percaya tu hilang, benda tu mau dikeluarkan, dikorbankan. Duit banyak tu mau dibelanjakan di jalan Allah, mau dibelanjakan untuk buat kerja dakwah, mau dibelanjakan atas orang miskin yang Allah suruh, fakir, musafir, anak yatim. Kalau kamu kedekut, tak mau, maka cinta pada benda tu bertambah. Bila bertambah, cinta pada Allah, percaya Allah bagi faedah, bahaya tak datang. Kamu sampai tak ada duit, tapi dapat faedah. Ibrahim AS masuk dalam api, api tak boleh bagi bahaya. Kamu tak nampak ke itu tanda kebesaran Allah? Masuk dalam api, api tak boleh bagi bahaya. Tak nampak ke yang bagi bahaya Allah? Nampak kan? Yang paling nampak Ibrahim lah alaihissalam. Kamu tak pernah lagi masuk dalam api jadi sejuk lah. Macam mana nak faham? Bila kamu tak ada duit, banyak duit dapat, maknanya Allah bagi duit. Kamu tak ada kerja, dapat duit banyak. Selama ni percaya kerja bagi duit, betul tak? Kamu percaya tak kerja bagi duit? Macam mana nak percaya Allah bagi duit kalau masih ada kerja? Tak boleh lah.
Bila kamu tak ada kerja, duit banyak juga, awal kamu tahu Allah bagi duit. Bila kamu dapat benda dengan tak ada duit, baru kamu nampak yang bagi Allah, bukan duit. Macam sekarang saya makan, saya tak ada pakai duit pun. Ada tak? Saya sekarang makan pagi semua tak ada duit kan? Saya tak ada perlu duit pun. Maknanya Allah bagi duit. Allah bagi makan. Saya tak ada kerja, saya banyak duit, maknanya Allah bagi duit. Percaya saya daripada kamu lebih. Sebab apa? Saya lihat dan pengalaman saya, tak ada duit, tak ada kerja pun duit banyak. Siapa bagi saya duit? Tak ada duit pun boleh makan. Kamu semua tak boleh. Kamu nak kena ada duit baru makan, nak dapat duit baru kerja. Memanglah kamu memang percaya kerja bagi duit, duit bagi makan. Tak ada kerja mati, tak ada duit mati. Bukan Allah bagi mati, Allah bagi duit. Nak cakap pun tak boleh. Nak bayan macam saya ni jauh sekali. Tak boleh. Sebab saya tak percaya, macam mana saya nak cakap? Tak berani saya nak cakap. Sebab itu kamu tak boleh bayan. Tak boleh bayan. Dengar bayan boleh lah. Sebab dengar boleh kata tak percaya, tak betul kan. Kalau bayan ni kena betul. Sebab kamu pura-pura cakap duit tak boleh buat apa, kamu tak percaya duit tak boleh buat apa, tiba-tiba cakap duit tak boleh buat apa. Boleh ke? Cakap pun macam tak berapa percaya nak cakap. Yang betulnya tiada yang berkuasa memberi faedah atau bahaya melainkan Allah. Mudarat, manfaat dan semua dari Allah. Kerja tak boleh bagi duit tanpa izin Allah. Tahu? Duit tak boleh bagi makan tanpa izin Allah. Duit bukan bagi makan. Duit bukan Tuhan. Kerja bukan Tuhan. Tuhan Allah. Bekerja kerana perintah Allah, untuk sukakan Allah, bukan untuk dapat duit. Macam tu. Makan bukan sebab makan boleh bagi kenyang. Makan kerana perintah Allah. Makanan tidak boleh bagi kenyang. Tak makan tak boleh bagi lapar. Tidur tak boleh bagi letih hilang. Tidur kerana perintah Allah. Bangun kerana perintah Allah. Makan kerana perintah Allah, untuk sukakan Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada yang bagi faedah melainkan Allah. Itu bercakap baru. Bila dalam hati semua kosong, dunia semua belanja, kalimah yang kita cakap masuk. Kalau tak ada korban, dia tak boleh masuk sebab penuh. Jadi berbuat kerja dakwah dengan tak korban harta diri dan mengamalkan amalan membelanja harta di jalan Allah, kalimah tak boleh masuk. Bercakap ajalah, tak boleh masuk. Okey.